Jadi saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 10 minit. Salam Ramadan Al-Mubarak dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya bagi pihak KPKT ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kuantan dan juga tidak lupa saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah memberikan peruntukan tambahan sebanyak RM56.91 juta kepada KPKT bagi penyaluran kepada semua 155 pihak berkuasa tempatan PBT untuk tujuan SMK, iaitu sumbangan membantu kadah untuk membantu pihak berkuasa tempatan. Untuk makluman ahli yang berhormat dan juga Tuan Yang di-Pertua, bayaran SMK yang telah pun termaktub dalam butiran ini, bajet kali ini, adalah di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 156, iaitu jika mana-mana tanah, bangunan ataupun hereditamент diduduki bagi maksud awam oleh atau bagi pihak persekutuan, sesuatu negeri atau sesuatu pihak berkuasa awam, maka persekutuan negeri atau PBT itu tidaklah bertanggungan membayar kadar-kadar tempatan itu cukai pintu berkenaan dengannya. Tetapi bagi membantu pembayaran, kadar-kadar itu hendaklah memberikan apa-apa sumbangan berkenaan dengannya sebagaimana yang dipersetujui antara persekutuan, negeri atau pihak berkuasa awam itu mengikut mana-mana yang berkenaan dengan pihak berkuasa yang melevikan kadar-kadar itu. Ini adalah punca kuasa Kerajaan Persekutuan untuk membantu PBT di bawah Perkara 156 Perlembagaan Persekutuan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setiap tanah, bangunan atau hereditamент yang diduduki oleh Kerajaan Persekutuan di kawasan-kawasan PBT termasuk Kuantan tidak dikenakan cukai taksiran oleh PBT, tetapi perlu dibayar sumbangan mengikut kadar tertentu. Sumbangan tersebut disahkan nilainya oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH. Sebagai contoh, aset Kerajaan Persekutuan di bawah kawasan PBT seperti sekolah, hospital, balai bomba, klinik kesihatan, kem tentera, balai polis, kompleks penjara, lapangan terbang dan lain-lain juga. Jumlah pegangan aset yang dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan sehingga 31 hari bulan Disember tahun 2022 adalah sebanyak 277,399 unit. Sehubungan itu, saya tegaskan, peruntukan tambahan ini bukanlah merupakan perbelanjaan tambahan. Sebaliknya, ia merupakan satu tanggungan atau satu komitmen Kerajaan Persekutuan yang dibayar mengikut peruntukan 156 Perlembagaan Persekutuan. SMK dibayar kepada 155 PBT ini pada setiap tahun berdasarkan kepada tuntutan yang dikemukakan oleh PBT masing-masing kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan. Tuntutan SMK yang dikemukakan oleh PBT masing-masing adalah bergantung kepada beberapa faktor, iaitu pegangan harta sedia ada, kedua, pertambahan ataupun pelupusan pegangan harta Kerajaan Persekutuan di kawasan pentadbiran PBT, serta kenaikan kadar cukai taksiran yang dikenakan oleh PBT kepada pegangan harta milik Kerajaan Persekutuan. Oleh kerana itu, jumlahnya memang berbentuk dinamik dan berubah mengikut masa kerana pelupusan harta ataupun pertambahan serta kenaikan cukai taksiran oleh PBT masing-masing. Selain itu, terdapat keperluan menjelaskan tunggakan bayaran SMK kepada PBT yang disebabkan oleh tuntutan yang baru diluluskan atau tuntutan melangkau tahun. Sebagai jawapan kepada Yang Berhormat Kuantan tadi, kita memang ada terima 5 jumlah tunggakan daripada PBT, iaitu pertama daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
Majlis Perbandaran Sandakan, Majlis Perbandaran Tawau serta Majlis Daerah Lahad Datu Sabah, di mana tunggakan ini adalah tunggakan CAAM. Okey, kerana persetujuan untuk dimasukkan kepada bayaran sumbangan bantuan kadar diputuskan pada tahun lepas. Ini juga termasuk tuntutan daripada Majlis Bandaraya Shah Alam untuk tunggakan bangunan SPRM. Kerana pegangan ini baru disahkan ke dalam tuntutan SMK. Saya rasa penjelasan ini sangat jelas. Tuntutan SMK yang dikemukakan berdasarkan kepada faktor-faktor tersebut, keperluan peruntukan tahunan bagi pembayaran SMK adalah berbeza. Pada setiap tahun, jumlahnya adalah bergantung kepada perubahan semasa dan tuntutan sebenar 155 PBT. Pada tahun 2023, tahun lepas, Tuan Yang di-Pertua, sebanyak 61 buah PBT telah mengemukakan tuntutan SMK pada nilai yang lebih tinggi berbanding dengan tahun 2022. Peningkatan ini adalah kerana penambahan pegangan harta milik kerajaan persekutuan di kawasan PBT tersebut, serta pelarasan kadar yang dibuat oleh PBT. Selain itu, pada tahun 2023, terdapat 5 PBT yang saya jelaskan tadi telah mengemukakan tuntutan tunggakan SMK bagi pegangan harta yang baru disahkan sebagai senarai harta di bawah SMK. Maka saya rasa saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kuantan yang telah pun membahas dalam peruntukan ini. Jumlah tahun ini sebenarnya adalah berjumlah 377 juta ringgit. Di mana peruntukan tambahan SMK tahun lepas adalah 56.91 juta ringgit. Dan KPKT akan sentiasa memastikan perbelanjaan dilakukan secara berhemah, berjimat cermat dan tepat kepada sasaran. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 56,910,550 untuk kepala B43 Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B43 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P43 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P43 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis Kementerian berikutannya, Kementerian Belia dan Sukan. Kepala Bekalan B45 dan Kepala Pembangunan P45 di bawah Kementerian Belia dan Sukan terbuka untuk dibahaskan. Oleh sebab P45 hanya token sahaja, P45 tidak perlu dibahas. Kita teruskan. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah pembahasan Kementerian Belia dan Sukan. Baik. Senarai terdapat 4 orang ahli yang berhormat yang akan berbahas. Mereka adalah Yang Berhormat Kampar, Yang Berhormat Jerai, Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Palang Terap. Jika ada Yang Berhormat menaik diri, maklum awal. Semua ada ya? Tiada, dengan sedemikian saya teruskan dengan tirai perbahasan. Mempersilakan Yang Berhormat Kampar.
Terima kasih, Timbalan Tuan Ini. Betul. Saya terus masuk kepada butiran B45. Bayaran yuran hak penganjuran MotoGP 32 juta. Saya nak tanya saja. Untuk bayaran yuran hak penganjuran, bukankah ini dari mula-mula telah termaktub dalam perjanjian? Kenapa tiba-tiba kita ada tambahan 32 juta? Dan saya nak tanya, berapakah jumlah hak penganjuran keseluruhan termasuk tambahan ini? Dan lain kali kalau kita anjurkan apa-apa sukan ataupun MotoGP ataupun Formula E, Formula One ke apa, boleh tak kita maktub terlebih dahulu berapa jumlah yuran hak dan kita tak ada tambahan-tambahan lagi. Yang kedua, yang pernah saya bangkit tentang Formula E sebelum ni, saya rasa Menteri masa tu sudah jawab kepada laporan FMT, cakap suruh pemberita untuk cek dengan KBS dulu sebelum laporkan berita. Tapi selepas Menteri jawab, hari keesokannya FMT keluar lagi satu berita yang bertajuk, saya rujuk di sini, dengan tajuk, dengan izin, Motorsport Chief stands corrected on Formula E's interest in Malaysia. Jadi laporan ini sekali lagi bangkit tentang isu bahawa memang Malaysia ni ditawarkan untuk menganjurkan Formula E. Jadi saya nak tanya, ada kekeliruan di sini sebab dengan jawapan Menteri dan juga laporan berita ini, sebab sekarang MAM, Chairman dia Mukzani Mahathir buat U-turn. Dia cakap, ya mungkin dia salah, mungkin ada betul-betul ada tawaran untuk buat Formula E di Malaysia. Jadi saya nak tahu dengan betul, adakah ini betul ataupun tidak, dan adakah Malaysia akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil bahagian untuk menganjurkan Formula E sampai tahun 2030. Dan last sekali, saya tahu Menteri telah jawab tentang Sukan Commonwealth, tapi saya nak bangkit sikit di sini. Sebab Sukan Commonwealth 2 hari yang lalu, Commonwealth Games Federation katakan, ada satu laporan dari FMT juga, kata Malaysia mungkin akan buat satu Sukan Commonwealth yang downsize. Katakan 15 sukan, kita kurangkan kepada 10 sukan. Jadi saya nak tanya kepada pihak KBS, saya tahu ini sekarang dalam timbangan kabinet. Saya rasa kalau kita betul-betul nak buat Sukan Commonwealth, kita buat satu sukan yang penuh. Kalau saya rasa kita buat Sukan Commonwealth, kita buat 10 sukan, saya rasa itu tak syok lah. Itu bukan satu sukan yang penuh. Dan juga ada juga cadangan yang cakap kita buat secara bersama dengan negara Singapura. Saya rasa ini mungkin boleh dipertimbangkan. Tetapi kalau saya rasa kita betul-betul nak buat Sukan Commonwealth, kita patutlah anjur sendiri dengan secara penuh. 15 sukan termasuk sukan yang memang biasa dipandangkan dalam Sukan Commonwealth. Jadi itu saja yang saya nak bangkit. Terima kasih. Baik, berikutnya saya mempersilahkan Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pengurusi memberi ruang kepada saya untuk terutama membahaskan anggaran perbelanjaan mengurus tambahan 1 2023 peringkat jawatankuasa Kementerian Belia dan Sukan merujuk butiran 031700 Sepang International Circuit dalam anggaran peruntukan mengurus tambahan sebanyak RM32 juta daripada 2 juta. Peruntukan tambahan ini bertujuan menampung yuran hak penganjuran acara sukan permotoran antarabangsa Malaysia MotoGP tahun 2023. Persoalannya ialah sejak penganjuran dihentikan pada tahun 2018 akibat 2 faktor. Pertama, kurang sambutan dan keduanya menanggung kerugian. Sedangkan kos tahunan penganjuran ratusan juta ringgit. Oleh itu, sekali lagi saya mohon Menteri dapat jelaskan berapakah pulangan kepada kerajaan atas penganjuran tersebut serta jaminan mendapat tempat di hati penonton dalam dan luar negeri. Di Argentina, MotoGP 2024 telah dibatalkan akibat krisis ekonomi dan tidak mampu menyediakan perkhidmatan mengikut standard MotoGP. Persoalannya, adakah Malaysia berhasrat mengikut contoh negara Argentina membatalkan MotoGP 2024? Seterusnya, mohon mendapat penjelasan Menteri, SIC ini boleh memperbagaikan tujuan seperti menjadi mercu pelancongan dalam negara sebagai hasil tambahan. Satu artikel dalam portal berita baru-baru ini memberi gambaran tentang penantian untuk melihat perlombaan negara kembali beraksi di kelas MotoGP. Kejuaraan motosikal dunia dijangka berlarutan hingga 10 tahun lagi. Soalan saya, sejauh manakah bajet yang digunakan mampu melahirkan pelapis muda dan ikon sukan pemotoran? Akhirnya,
Mohon penjelasan Menteri penganjuran F1 yang dihentikan pada tahun 2017 dikembalikan penganjurannya pada tahun-tahun seterusnya. Sekian, Datuk Mengerusi. Terima kasih Muhammad Jerai. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi butiran 031700 mengenai Sepang International Circuit Sdn Bhd. Jadi kita tahu dan sedar bahawa trek perlumbaan sukan motor ni adalah salah satu landmark dengan izin untuk negara Malaysia dan juga dibuka secara rasmi pada tahun 1999. Dan sejak itu telah menganjur pelbagai acara sukan permotoran prestige termasuk juga Grand Prix Formula 1, Formula 1 Malaysia dan sekarang Grand Prix MotoGP dan sebagainya. Jadi Malaysia telah pun memanfaat litar antarabangsa Sepang sebagai satu cara untuk mempromosikan pelancongan, meningkatkan ekonomi dan juga membangunkan sukan pemotoran negara. Jadi Grand Prix Malaysia Formula 1 khususnya telah pun menarik sejumlah besar pelawak antarabangsa dan perhatian media dan sekaligus mempamerkan Malaysia sebagai destinasi sukan global. Tapi litar ini juga membantu membangunkan industri sukan pemotoran Malaysia dan juga memberi peluang kepada bakat-bakat tempatan untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi salah satu pencapaian utama Malaysia dengan litar antarabangsa ini adalah kejayaan untuk menganjurkan perlumbaan Formula 1 dari 1999 hinggalah ke 2017. Jadi perlumbaan ini bukan sahaja meletak Malaysia di peta dunia, tetapi turut menyumbang kepada industri sukan, pelancongan dan ekonomi negara. Bagaimanapun, sejak beberapa tahun kebelakang ini terdapat kemerosotan dalam penonjolan litar antarabangsa Sepang. Jadi di sinilah Grand Prix Malaysia Formula 1 telah dihentikan pada musim 2017 disebabkan kehadiran yang merosot, cabaran kewangan dan seterusnya. Tapi kita tahu bahawa keputusan ini adalah mengikut trend global. Jadi saya tertarik kerana bila mendengar mengenai ini ada juga khabar angin yang kononnya ada kepulangan. Saya nak kongsi sikit menurutkan satu akhbar yang diterbitkan di Reuters, iaitu eksklusif Motor Racing Petronas aiming to bring back Malaysia Formula 1. Tapi selepas itu ada juga satu artikel yang dikeluarkan oleh Free Malaysia Today, no plans to bring back F1 back to Malaysia dengan izin. Jadi saya tertarik sebab jika khabar angin ini benar dan berjaya, misalnya Formula 1 kembali, ia mungkin dapat mengembangkan sekali lagi sukan ini dan juga menyumbang kepada ekonomi. Tapi di sini kita tahu ada beberapa kesan ekonomi yang baik. Jadi mengadakan perlumbaan motorsport dapat menarik sebilangan besar pelawak antarabangsa termasuk peminat pasukan dan sebagainya. Kedua, menganjurkan perlumbaan melabur dalam pembangunan infrastruktur termasuk pembinaan dan juga penambahbaikan jalan raya dan semuanya. Ia akan memberi manfaat kepada ekonomi tempatan selepas acara berlangsung. Dan juga penganjuran perlumbaan motorsport ini dapat menjana peluang pekerjaan. Ini kita tidak boleh nafikan. Jadi bukan sahaja sektor pelancongan, sektor hospitality dan juga sektor sukan. Kita tahu ini kita tidak boleh nafikan. Tapi mengadakan perlumbaan motorsport ni dapat juga merangsang minat. Ini penting, minat dalam sukan pemotoran di kalangan rakyat Malaysia. Jadi kalau kita sebutkan Formula 1 dan juga MotoGP, ia dapat menyediakan platform untuk meningkatkan reputasi antarabangsa dan mana kita tahu mungkin dalam satu tahun, bukan satu tahun tapi mungkin dalam masa yang terdekat ini kita terus melabur dan kita boleh Malaysia boleh mempunyai mana tahu Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen dan sebagainya. Jadi walaupun di sini saya nak soalkan tambahan sebanyak 32 juta ringgit sebagai kos untuk menampung pembayaran yuran hak penganjuran ini membawa pelbagai persoalan. Antaranya apakah faktor-faktor yang menyebabkan ini berlaku. Jadi sebagai perbandingan, Formula 1 di Las Vegas yang telah diadakan di Las Vegas pada tahun 2023 membawa masuk 1.3 bilion US dollars kepada ekonomi tempatan di US dan kemudiannya mencipta sebanyak 7,000 pekerjaan dan juga membawa masuk sejumlah 361 juta US dollar gaji dan juga upah. Jadi di sini
sektor sukan motorsport ni sebenarnya adalah satu sektor yang amat lukratif dengan izin dan juga mampu membawa pelbagai kebaikan untuk negara kita sekiranya dilakukan dengan telus, baik, dianjurkan dengan baik. Jadi melangkah ke hadapan, Malaysia boleh memanfaat litar antarabangsa Sepang untuk meningkatkan lagi kedudukan sebagai destinasi sukan pemotoran dengan menganjurkan pelbagai cara sukan pemotoran dan juga melabur dalam infrastruktur dan kemudahan. Saya pasti bahawa Malaysia boleh terus mendapat manfaat daripada kelebihan ekonomi dan juga sosial yang datang dengan menjadi pemain terkemuka dalam industri sukan pemotoran. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya mempersilakan Yang Berhormat Padang Terap. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya menyentuh butiran B45 butiran 030000 iaitu Kementerian Belia dan Sukan telah memohon pertukaran tambahan sebanyak RM32 juta bagi menampung yuran hak penganjuran acara sukan MotoGP pada tahun 2023. Yang mana kita lihat bajet tambahan yang dipohon ini agak ketara jumlah yang besar berbanding belanjawan tahun 2023 yang telah diluluskan. Persoalan saya di sini ialah Yang Berhormat Menteri, apakah pihak kerajaan tidak ada plan ataupun perancangan untuk menampung yuran hak penganjuran MotoGP ini? Kenapa dimohon bajet tambahan dan minta perincian yang sebenar jumlah yuran tersebut? Selain itu, Yang Berhormat Menteri juga pernah menyatakan bahawa pertukaran yang berjumlah 20 juta dalam belanjawan 2023 adalah untuk tujuan menaik taraf litar antarabangsa Sepang ini sebagai suatu langkah yang amat penting dalam usaha menarik lebih banyak penganjuran acara tempatan dan antarabangsa selepas litar ini tidak menerima sebarang pertukaran daripada kerajaan sejak COVID-19 melanda negara 3 tahun yang lalu. Bolehkah saya mengambil peluang perbahasan ini untuk meminta penjelasan daripada kementerian tentang status semasa proses menaik taraf litar tersebut berdasarkan bajet 20 juta tersebut? Saya juga ingin mengetahui adakah dengan penganjuran sukan motor di litar tersebut telah memberikan pulangan yang signifikan kepada pendapatan negara dan berapakah pulangan yang diperolehi hasil daripada penganjuran sukan MotoGP pada tahun lepas? Kerana kita lihat ada peningkatan kehadiran penonton yang hadir ke litar antarabangsa Petronas Sepang pada tahun yang lalu, iaitu sebanyak 182,912 penonton berbanding tahun sebelumnya hanya 163,567 penonton. Selain daripada itu, Yang Berhormat Menteri juga pernah mengeluarkan kenyataan berhubung dengan tiket harga rahmah sempena dengan acara sukan pemotoran tersebut untuk menggalakkan lebih ramai penonton dalam acara sukan tersebut, memandangkan harga tiket agak mahal dan menyebabkan penjualan tiket tersebut agak perlahan. Soalan yang saya ingin bangkitkan ialah, adakah harga tiket rahmah tersebut merupakan subsidi daripada kerajaan atau ia menjadi rahmah disebabkan oleh pengurangan cukai hiburan atau mendapat tajaan daripada mana-mana pihak? Mohon penjelasan daripada pihak kementerian. Yang terakhir sekali, Datuk Pengerusi, seperti yang kita ketahui, negara kita masih bergelut untuk melahirkan pelumba yang berdaya saing di perlumbaan MotoGP. Saya dapat melihat komitmen Kementerian Belia dan Sukan dalam dunia sukan pemotoran apabila KBS dengan kerjasama Sepang International Circuit (SIC) membantu seorang atlet muda yang bernama Qabil Irfan yang berumur 12 tahun untuk melanjutkan karirnya dalam bidang perlumbaan motosikal. Soalan saya, apakah langkah kementerian untuk memperkasakan sukan pemotoran dari sudut pembangunan atlet supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis atlet pemotoran yang akan bersaing di peringkat antarabangsa, dan adakah kementerian sudah menyediakan plan pembangunan pemotoran komprehensif terutamanya dalam melahirkan pelumba yang bertaraf antarabangsa? Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 32 juta untuk kepala B45 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Betul, ini betul. Rasanya menteri kena respon dulu. Maaf,
Ya. Belum puasa ni. Terima kasih, Tan. Aduh. Yang Berhormat Menteri, 10 minit. Tuan Pengerusi, saya akan ringkaskan jawapan saya. Terlebih dahulu, Kementerian Belia dan Sukan ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada 4 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan tambahan tahun 2023 yang menyentuh isu berkaitan KBS iaitu YB Kampar, Jerai, Bukit Bendera dan Padang Terap. Mengenai keperluan bajet tambahan ini, jawapannya adalah keperluan penyediaan peruntukan ini adalah selaras dengan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 17 hari bulan Disember 2021 melibatkan memorandum berhubung permohonan peruntukan dana bagi pembiayaan yuran hak penganjuran acara sukan pemotoran antarabangsa Malaysia Motorcycle Grand Prix, Malaysia MotoGP oleh Sepang International Circuit bagi tempoh 5 tahun iaitu 2022 sehingga 2026. Mesyuarat antara lainnya telah bersetuju dengan perkara berikut. A. Supaya acara sukan pemotoran antarabangsa Malaysia MotoGP diadakan dan diuruskan oleh SIC. Keduanya, supaya baki suntikan dana kerajaan kepada SIC sebanyak 65.14 juta 65.14 juta digunakan bagi membiayai yuran hak penganjuran acara sukan pemotoran antarabangsa Malaysia MotoGP bagi tahun 2022 dan sebahagian tahun 2023. Manakala bagi tahun 2023 dan 2024, peruntukan kewangan akan disediakan berdasarkan keperluan sebenar SIC serta kedudukan kewangan semasa negara. C. Supaya yuran hak penganjuran acara sukan pemotoran antarabangsa Malaysia MotoGP bagi tahun 2025 dan 2026 dibiayai menggunakan sumber dalaman SIC termasuk mendapatkan penajaan korporat. Jumlah yuran hak penganjuran acara MotoGP bagi tempoh 5 tahun sebagaimana ketetapan oleh Dona Sports, pemegang hak komersial kejohanan MotoGP adalah seperti berikut. 2022 49.500.000, 2023 yuran hak penganjurannya 53 juta, 2024 57 juta, 2025 62 juta, 2026 68 juta. Jumlah besar 292 juta. Daripada penjimatan grant Sepang International Circuit berjumlah 65 juta bagi tahun 2021 dan sebelumnya sebanyak 43 juta telah dibelanjakan untuk pembayaran yuran hak penganjuran Malaysia MotoGP pada tahun 2022. Manakala baki sebanyak 21 juta telah dibawa ke tahun 2023 untuk pembayaran yuran hak penganjuran Malaysia MotoGP berjumlah 53 juta yang mana baki keperluan sebanyak 32 juta ini telah dipohon melalui anggaran belanja mengurus ABM tahun 2023. Penyaluran dana berjumlah 32 juta telah diberikan oleh MOF melalui surat kuasa berbelanja bertarikh 22 September 2023. Impak penganjuran MotoGP. Jumlah penonton adalah 182,912 orang. Kos penganjuran sebenarnya adalah 17.6 juta. Mengapa MotoGP? Jendela Negara ke Mata Dunia adalah event ini salah satu daripada litar perlumbaan utama di dunia, 25 tahun menganjurkan perlumbaan bertaraf dunia. Trend peningkatan penonton berterusan semenjak 10 tahun ke belakang iaitu 3 kali ganda, 182,000 pengunjung penonton sekarang. Penjanaan impak ekonomi sebanyak 152 juta pada tahun 2022 dan pulangan pelaburan ROI adalah 3.5 kali. Platform ini juga merupakan platform pembangunan bakat pelumba dua roda negara. 2022, Hakim Danish menjadi juara Asia Talent Cup. 2023, Kabil Irfan juara FIM Mini GP World Series. Sepang International Circuit telah menjalin kerjasama strategik dengan Petronas untuk hak penjenamaan litar pada tahun 2023. Sepang International Circuit sedang membangunkan plan perniagaan jangka panjang yang akan dibentangkan kepada Kementerian Belia dan Sukan pada suku ke-4 2024.
Yang Berhormat Jerai telah meminta sama ada Sepang International Circuit akan digunakan, dipegiatkan lagi untuk aktiviti yang lain. Untuk makluman Yang Berhormat, tahun ini rakan muda menerima bajet 20 juta. Dalam rakan muda ada 10 gaya hidup dan salah satunya adalah rakan Lita. Sepang International Circuit telah dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk menganjurkan lebih banyak lagi program, bukan event bertaraf antarabangsa sahaja, tetapi kita nak golongan belia menggunakan tempat tersebut. Dan kita akan pastikan Jabatan Belia dan Sukan Negara juga akan menggunakan Lita Sepang International Circuit untuk kita memberi ruang kepada golongan belia yang mungkin tidak mampu untuk menyewa tempat tersebut, tetapi melalui program Kementerian Belia dan Sukan kita akan membuka ruang untuk belia masuk ke tempat tersebut. Kita juga sedang melihat model-model bisnes yang lain seperti menggunakan tempat itu untuk acara event yang berlainan. Saya juga telah menganjurkan satu sesi untuk mengenali Sepang International Circuit dengan semua duta yang hadir di Malaysia supaya mereka juga boleh menyewa tempat tersebut untuk mesyuarat corporate. Kita ada banyak fasiliti di situ dan Sepang International Circuit akan membentangkan plan perniagaan kepada KBS tahun ini. Yang Berhormat Kampa telah membangkitkan mengenai Formula E. Ini adalah bajet untuk MotoGP, tetapi saya nak jawab, Formula E telah dilaporkan oleh FMT. Selepas laporan tersebut dan selepas jawapan saya di sini, syarikat tersebut telah menghubungi pejabat saya dan mengakui bahawa mereka belum berjumpa dengan kita, tetapi mereka pergi ke PMO. Okey, jadi kita telah mengadakan satu, kita telah ada satu mesyuarat yang telah kita setkan untuk minggu hadapan untuk berjumpa dengan mereka untuk mendengar maklumat tersebut. Yang Berhormat Menteri, adakah Datuk Speaker, Datuk Pengerusi, adakah cadangan daripada Kampa untuk menggerankan bajet untuk Formula ini akan diteruskan ataupun akan berlaku penambahan dari tahun ke tahun? Tak, untuk saya nak jawab mengenai Formula E ini dulu. Yang Berhormat Bukit Bendera juga ada sebut mengenai Formula One. Okay? Kenapa ada berita yang berlainan? Ada yang kata kita nak anjur, ada yang kita kata tak nak anjur. Penganjuran antarabangsa ini selalunya ada pihak yang akan pergi bid. Okey? Ada yang pergi bid tanpa kelulusan kerajaan. Selepas bid, mereka datang berjumpa kata kita dah dapat bid, kita nak duit untuk anjurkan. Okey? Jadi tak adil untuk kerajaan kalau ada pihak yang pergi bid tanpa mendapatkan kelulusan. Mengikut akta kita, Akta Pembangunan Sukan 1997, dan ini bukan saja untuk pemotoran tetapi untuk semua sukan. Akta Pembangunan Sukan 1997 mengatakan kelulusan untuk menjadi tuan rumah pertandingan antarabangsa, Seksyen 33, tiada seorang pun boleh membuat tawaran ataupun menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah bagi apa-apa pertandingan atau acara sukan antarabangsa di Malaysia tanpa kelulusan bertulis menteri terlebih dahulu, dan keputusan menteri adalah muktamad. Dalam 1 tahun yang lepas, ada pihak-pihak yang datang jumpa dengan saya, kami dah bid, tapi kami tak ada duit. Kami nak KBS, MOF bagi duit. Okey, sebenarnya ikut akta tak boleh bid tanpa kelulusan. Kalau tidak, kerajaan akan terikat dengan beban kewangan untuk menganjurkan program-program seperti ini. Untuk Formula One, kita telah jawab, juruan hak penganjurannya tinggi. Anggarannya 228 juta ringgit. Berbanding dengan MotoGP, 53.2 juta. Okey, bermaksud MotoGP lebih murah. Anggaran untuk Formula E, kita tak dapat info itu, tetapi anggaran berdasarkan kajian adalah lebih kurang 120 juta. 120 juta. 2 kali ganda MotoGP. Okey. Jadi walaupun semua orang akan mengatakan event ini bagus, tetapi kita kena tengok kemampuan dan minat rakyat terhadap sukan tersebut. Kenapa MotoGP seperti yang saya nyatakan 182,000 pengunjung akan datang. Dan Sepang International Circuit memerlukan acara MotoGP ini. Untuk peluang pekerjaan yang telah dijana oleh MotoGP,
Untuk tahun lepas MotoGP 2022 anggarannya adalah telah mencipta 2,502 peluang pekerjaan di mana sektor-sektor seperti penganjur 419 orang, pasukan perlumbaan 190 orang, pengunjung tempatan 600 orang, pengunjung luar 711 orang dan vendor 577 orang memerlukan tenaga kerja tempatan untuk memenuhi permintaan pengoperasian perlumbaan, pembekalan perkhidmatan dan barangan, hotel, logistik, aktiviti promosi dan lain-lain lagi. Okey. Kejohanan Malaysia MotoGP 2022 juga telah menarik 6,662 pelancong asing dan menjana impak ekonomi sebanyak 54 juta. Kejohanan Malaysia tahun lepas 2023 berjaya meningkatkan ketibaan pelancong asing meningkat 2 kali ganda kepada 14,867 orang pelancong asing. Bermaksud kalau kita lihat nombor ini berbanding dengan jumlah pengunjung MotoGP, ramai rakyat Malaysia yang menyokong MotoGP. Okey, itu sebab kita akan pastikan tahun ini bila dianjurkan MotoGP, kita nak pastikan tiket-tiket itu kita akan pergiatkan lagi untuk pastikan ramai lagi pengunjung dan boleh bersama. Untuk tiket Rahmah, kita wujudkan tiket Rahmah ini untuk pastikan ada golongan B40 yang boleh mengikuti program ini. Dan lokasi ditentukan oleh Sepang International Circuit. Jawapannya yang telah disediakan adalah, ia adalah kategori tiket tambahan yang disediakan oleh Sepang International Circuit untuk memberi akses kepada seluruh masyarakat dan bukan subsidi daripada kerajaan. Penambahan tiket, okey, di kawasan yang kita sediakan untuk mereka. Saya kira setakat itu sahaja, Tuan Pengerusi, yang saya sempat jawab dalam masa yang telah disediakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 32 juta untuk kepala B45 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B45 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P45 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P45 jadi sebahagian dari anggaran perbelanjaan. Kita beralih kepada Kementerian Sumber Manusia. Kepala Pembangunan P46 di bawah Kementerian Sumber Manusia. Oleh sebab P46 hanyalah token sahaja, P46 tidak perlu dibahas. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P46 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P46 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Berikutnya kita beralih ke kementerian berikut. Kementerian Komunikasi dan Digital. Kepala Pembangunan P47 di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Oleh sebab P47 hanyalah token sahaja, P47 tidak perlu dibahas. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P47 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak.
lebih suara bersetuju, pembangunan di bawah kepala P47 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis ke kementerian yang berkaitan. Kementerian Pertahanan. Kepala bekalan P60 di bawah Kementerian Pertahanan terbuka untuk dibahaskan. Senarai yang berada dengan saya, hanya 3 orang yang berhormat akan berbahas. Pertamanya, Yang Berhormat Ketereh. Kedua, Yang Berhormat Pendang. Keempat, Yang Berhormat Arau. Pohon Yang Berhormat tumpukan kepada Peraturan 67 dan braket 7 tadi. Dipersilakan Yang Berhormat Ketereh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus kepada butiran 010100 pengurusan AM yang melibatkan peruntukan tambahan sebanyak 233,498,600. Dengan penambahan tersebut, saya ingin tahu adakah yang melibatkan juga dengan kebajikan veteran Angkatan Tentera. Seterusnya saya ingin merujuk kepada butiran 020000 tahanan negara yang melibatkan sebanyak 177 juta lebih yang melibatkan pertahanan darat dan juga pertahanan maritim. Di sini saya mahu Menteri memperjelaskan apakah yang dibuat pada 177 juta itu. Bila saya tengok kepada permohonan tambahan ni, saya rasa sedih kerana ada 10 tahun dah veteran ni menunggu pelarasan pencen, tapi tak ada pun minta sebagai banyak duit untuk selaraskan pencen, padahal itu hak mereka. Jadi saya ingin seterusnya saya ingin nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa perkhidmatan ATM ni tidak sama dengan perkhidmatan awam yang lain. Banyak orang keliru. Ini adalah berdasar kepada perkara 132, 137 dan perkara 139 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kalau kita tengok 132 tu, dia sebut perkhidmatan awam tu Angkatan Tentera atas sekali, tapi tak ada prioriti untuk veteran. Yang kedua, perkhidmatan kehakiman, perundangan. Lepas tu baru perkhidmatan awam persekutuan. Lepas tu polis. Lepas tu perkhidmatan awam bersama, lain-lain dan bawah lagi. Jadi perkara 137 cerita pasal Majlis Angkatan Tentera, yang mana bertanggungjawab kuasa am yang di-Pertuan Agong bagi pemerintahan tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera dan segala yang lain berhubung dengan perkara yang lain kecuali selain daripada penggunaan Angkatan Tentera bagi masuk operasi. Jadi bermaknanya di sini, kalau kita tengok Majlis Angkatan Tentera ni, fungsi dia tu melibatkan pelarasan pencen, tetapi dinafikan. Hari itu menteri pun cakap macam gitu. Okey, perkara 139 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, cuba tengok balik, dia tidak termasuk perkhidmatan tentera. Ada tu, cuba baca balik betul-betul. Kemudian Seksyen 187 Akta Angkatan Tentera 1920 menyatakan Majlis Angkatan Tentera telah lebih di bidang kuasa untuk membentuk satu peraturan pencen, ganjaran dan lain-lain pada ATM 82. Jadi apa lagi? Okey, saya nak pergi terus pasal nak cepat ni, masa dah nak habis. Hari itu ada kes yang dibawa oleh Pertubuhan Suara Patriot Rakyat Malaysia tahun 22. Jadi tahun ni 5 Ogos dah bagi putusan, yang mana Majlis Angkatan Tentera oleh putusan oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Majlis Angkatan Tentera telah gagal melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini Mahkamah Tinggi bagi tahu. Majlis Angkatan Tentera dikenali melaksanakan hak perasan pencen veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013, serupa dengan veteran yang bersara selepas 1 Januari. Tapi tak buat juga.
Perkara 147 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan pencen kepada veteran Angkatan Tentera. Satu lagi, Mahkamah Tinggi bagi tahu, kegagalan menyelaras pencen veteran Angkatan Tentera adalah satu keingkaran kepada Perlembagaan Persekutuan. Jelas. Apa yang ditunggu lagi? Jadi isu perasaan pencen ni 78,586 veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013 ni perlu dilaksanakan mengikut Perlembagaan Persekutuan dan juga Akta Angkatan Tentera. Jadi sepatutnya MINDEF ni berasa gembira dengan keputusan Mahkamah Tinggi ni. Buat solat hajat, syukur. Kerana dah 10 tahun dah. 10 tahun dah veteran itu tunggu untuk perasaan pencen. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh menteri itu hari. Dia kata nak bawa ke Mahkamah Rajuan. Apa ni? Apa? Kalau pergi Mahkamah Rajuan pun sama je keputusan dia. Sebab ini melibatkan perlembagaan. Awak tak boleh challenge perlembagaan. Jadi saya di sini saya berharap Perdana Menteri lah. Sebab Menteri Pertahanan ni satu pun tak pernah nak selesaikan masalah ni. Jadi saya harap sangat Perdana Menteri dengarlah saya cakap ni. Selesaikan isu isu perasaan pencen ni. Kerana tak usah sebut lagi lah seperti menteri kata kalau itu menteri sebelum Kota Tinggi ni dia kata keputusan mahkamah adalah keputusan kerajaan. Tapi apa jadi? Lepas tu hari itu menteri kata lagi keputusan mahkamah keputusan kerajaan. Apa ni? Apa dia nak bohong pada kita? Kesianlah 78,000 ni dah tua-tua dah. Ada yang umur 99 tahun. Tolonglah. Kebanyakan mereka dah 70 tahun, 80 tahun. Mereka ni sakit-sakit semua dah. Yang berhormat, Gulung, saya bagi setengah minit lagi. Terima kasih Yang Datuk Mengurusi. Jadi saya mintalah Perdana Menteri kerana nampak sekarang ni sinar untuk mendidik veteran ni dah gelap dah. Jadi saya harap Perdana Menteri sajalah yang boleh membantu dan biarlah ianya dilaksanakan dalam masa pemerintahan. Mohon minta laluan nak sokong veteran. Sikit ya, Timbalan Speaker. Please. Timbalan Pengurusi. Adakah Yang Berhormat menyokong pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Macam ni. Saya nak tengok dululah. Sekarang ni dah berapa lama? 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan dah. Saya duk laung benda ni sampai sekarang tak buat. Jadi buat dulu, lepas tu kita kira lah macam mana. Itu sajalah. Sekian. Jadi Yang saya Berhormat mohon menyokong. Keterik akan sokong Yang Berhormat Perdana Menteri kalau dapat bantuan untuk veteran. Terima kasih. Buat dulu. Bagi tahu dekat Perdana Menteri buat dulu. Okey, terima kasih. Baik, berikutnya saya silakan Yang Berhormat Pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya merujuk kepada butiran B60 Kementerian Pertahanan berkenaan dengan apa yang dibangkitkan dalam peringkat tatakuasa ini. Jadi di sini saya menyentuh berkenaan dengan 010000 2000 perkhidmatan dan bekalan dan juga 020 200 peralatan darat. Jadi saya merujuk kepada jawapan Yang Berhormat Menteri Pertahanan pada 12 hari bulan Mac 2024 yang lalu di Dewan Yang Mulia ini mengenai status perolehan senjata artileri daripada negara Slovakia, iaitu artileri daripada jenis EVA 155mm. Apakah benar kerajaan telah mengeluarkan surat niat kepada syarikat Global Committed Sdn Bhd yang juga merupakan anak syarikat Wetstar untuk perolehan 18 buah meriam jenis ini pada harga siling berjumlah 804 juta. Ayat saya, apakah benar? Persoalan. Umum juga mengetahui bahawa tentera darat telah melalui tempoh percubaan yang rigorous dengan izin atau teliti bagi memilih artileri SPS jenis Caesar yang dibangunkan oleh syarikat Nexter dari Perancis dan Advanced Defence System Sdn Bhd ADS dari Malaysia.
Antara keperluan utama daripada tentera darat ini adalah supaya sistem SPH ini yang bakal dibeli kelak boleh muat untuk diangkut dengan menggunakan pesawat Charlie C-130 milik TUDM. Saya dipahamkan melebihi daripada had yang ditetapkan oleh Chile oleh Charlie tadi ni, C-30 Hercules tadi. Jadi minta penjelasan daripada Kementerian Pertahanan. Terusnya saya ingin menarik perhatian semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini kepada fiasko perolehan kenderaan IAG Guardian yang dibuat oleh syarikat yang sama iaitu Global Committed Sdn Bhd yang dilakukan secara tergesa-gesa dalam satu pakej besar dengan tajuk perolehan lain iaitu perolehan peluru berpandu Star Trek berjumlah 897. Yang saya dah pernah sebut peringkat dasar bahawa peluru Star Trek ini burn macam tu, tidak boleh digunakan, dijadikan tukar ganti dengan 4x4 yang kita bekalkan kepada Malbat di bawah arahan United Nations. Jadi kita tengok bila macam tu, pada satu ketika pihak Angkatan Tentera Malaysia sangat memerlukan sistem peluru berpandu jarak sederhana dan juga jarak jauh untuk digunakan dalam aspek cegah rintang pencerobohan ruang udara yang kerap berlaku di pantai timur Sarawak. Walau bagaimanapun, sistem pertahanan udara yang dibeli adalah